Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita teruskan kepada chapter 2 iaitu The Small Business and Its Environment. Kalau awak perasan, chapter 2 ni dia ada dalam 2 minggu. 2 minggu dia kalau letak dekat dalam table 4, dia cover 2 chapter ni dalam 2 minggu. Jadi, target saya nak habiskan semua syllabus, kemudian baru kita boleh fokus sikit lah terhadap business plan awak. Okay? Tapi saya lagi suka kalau dari sekarang ni awak dah mula start untuk buat business plan lah. Cuma nanti saya guide sikit-sikit saja. Okay, so kita pergi kepada chapter 2 iaitu The Small Business and Its Environment. Kita nak tahu lebih detail terhadap business Small Business and Management ni, SME, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu dia IKS, Industri Kecil dan Sederhana. So kalau lihat dalam gambar ni antara contoh industri kecil dan sederhana yang kita selalu nampak. Perusahaan kecil tu lah, ada jual belacan, cencaluk, air, berperisa. Okay, so overview, SME play such an important role to our economy. Other than creating opportunities like job opportunities, SME also are contributing to the industry through their creativity and innovation. So SME also are more flexible and closer to the society. SMEs also have potential to be tourist attraction. Okey, industri kecil dan sederhana ni kalau ikutkan dia lebih memainkan peranan yang penting terhadap ekonomi negara. Selain dia memberi pekerjaan kepada masyarakat setempat, okey, bila dia dah bagi pekerjaan pada masyarakat setempat, so dia akan dapat mengurangkan unemployment rate dalam negara. So bila masyarakat setempat dah ada pendapatan, dah ada income, so purchasing power pun akan meningkat. You all belajar ekonomi kan. Jadi bila purchasing power meningkat, masa tu ekonomi negara semakin majulah sebab duit kita circulate dekat dalam negara kita. Jadi GDP, GNP dan seterusnya pun akan semakin meningkat. Okey. Dalam masa yang sama, SME ni dia memainkan peranan penting sebab dia lebih kepada innovation dan creation. Itu sebab saya galakkan awak untuk buat satu assignment yang mana produk tu belum ada lagi kat pasaran. Mana dah tahu satu hari nanti awak yang akan menjadi salah seorang SME yang ada dekat Malaysia ni. Itu sebab dia lebih kepada creativity and innovation. Okay, sebab produk yang sedia ada ni dia pelbagaikan. Contoh kalau perisa, produk tu perisa kiwi, dia pelbagaikan, perisa strawberry campur lemon contoh. Tak tahulah perasa kan, tapi dinamakan innovation tu lah. Okay? Dan SME ni dia lebih fleksibel dan lebih rapat pada masyarakat. Sebab apa? Dia menjual secara direct. Terus daripada kilang dia boleh terus direct jualan. Jualan dia contoh macam kalau kita pergi dekat Ion contoh, dia ada kios-kios kat tepi tu kan. Ada jual kerepek, ada jual jus-jus. Ni tambah sekarang ni kita nak puasa ni, adalah jual sambal ikan bilis untuk sahur tu kan. Jadi dia lagi rapat dengan society sebenarnya. Okey. Dan juga dia boleh menjadi tarikan kepada pelancong. Okay, pergi kepada definition. According to the definition provided by Small and Medium Industry Development Corporation, SMDEC, okay, they define SMEs by attracting two main factors, for example, annual sales turnover and number of full-time workers. Nak tahu itu adalah SME ke ataupun large business? Dia tengok dua benda ni, annual sales turnover dan juga berapa orang pekerja dia ada. Okay, so kat sini dia kata a business establishment with annual sales turnover of between 10 million to 25 million and which employed not more than 150 full workers. Ini dinamakan SME.
Awak pergi dekat satu kilang tu, katakanlah contoh kilang kicap Tamin tu pun SME. Awak kalau rajin lah pergilah kira pekerja, ataupun awak pergi dekat HR dia, tanya berapa bilangan pekerja ya dalam kilang ni. Kalau dia kata dalam 100 orang pekerja, SME lah tu. Okey. Takkan kita nak tanya berapa jualan tahunan syarikat ni. Tak boleh lah. Biasa kita akan tengok dalam annual report. Okey. Maksudnya kat sini kalau kita nak tahu company tu adalah SME ataupun tidak, tengok dua benda ni. Sales turnover dan juga full time workers. Okey. Dia juga define small size business as business established with an annual sales turnover not more than 10 million and employed not more than 50 full-time workers. Yang ini untuk industri kecil. Ni macam kita jual yang kerepek kecil-kecil tu kan. Kita jual labu sayur perseorangan tu kan. Pekerja tak adalah sampai 50 orang. Tapi kalau dia melibatkan kilang, yang itu dah lebih kepada SME. Yang ni perniagaan kecil. Okey. Situation sekarang, today's situation. 98.5% business establishment in Malaysia are SMEs. There are 907,065 establishment of SMEs in Malaysia. So you all go through je lah. Okay, cuma nak cerita kat sekarang ni, di Malaysia kita galakkan perniagaan terutama bagi masyarakat Bumiputera. Sebab dia ada allocation. Kalau belajar entrepreneurship, dia ada fasa-fasa dia yang mana di bawah apa nama tu? Dia ada satu fasa tu yang mana dia target peniaga Bumiputera dapat mencapai sehingga 30% daripada populasi ke negara kita. Okey. Jadi peniaga-peniaga SME inilah yang kebanyakannya membantu negara untuk menstabilkan ekonomi. Lagi bagus kalau bila diorang buat sesuatu fair kan, kita selalu nampak Thai fair, kita nampak apa-apalah. Tapi sebelum COVID ni dia ada fair ataupun orang panggil apa tu, festival belilah barangan buatan Malaysia contoh. Jadi bila dia buat festival yang sebegitu, dia secara tak langsung dapat menarik pelancong-pelancong luar negara untuk melihat sendiri apa produk-produk yang ada, yang kita ada tapi tak ada lagi kat pasaran. So daripada situ mungkin diorang boleh buat investment. Okay, so itu membantu negara. Okay, business opportunities. Two situation can create business opportunity. Business opportunity ni apa? Peluang perniagaan. Kadang-kadang kan kita nak berniaga tapi kita tak tahu produk apa kita nak niagakan. Okay, jadi antara dua situasi yang biasanya berlaku yang boleh memberikan kita ni idea untuk buat produk apa. Okay, yang pertama, product they are already exist but does not fulfill the demand and need of customer. Produk dah ada tapi dia tak memenuhi. Contohlah, okay, saya ambil mask ni kan, contoh mask. Kita dah ada mask, tambah sekarang ni kita diwajibkan pakai mask. Tapi mask ni dia ear loop. Contoh kan, permulaan dulu kan lebih pada ear loop. Tapi macam kami yang pakai tudung ni, macam mana kami nak ikat? Okay. Jadi produk tu dah ada kat pasaran, mask tu dah ada, tapi dia tak memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Maka awak sebagai seorang usahawan, awak fikir macam mana nak jadikan dia bertali. Maka wujudlah extender. Ni extender yang dulu lah mula-mula. Sekarang ni dah ada extender yang ada manik-manik, yang ada macam apa, chain kan, macam-macam lah, dia nampak macam crown. Itulah dinamakan business opportunity. Kita tak terfikir pun nak jadi peniaga, tapi disebabkan produk dah ada,
tapi dia tak memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. So secara tak langsung kita ni ada skill, kita jahitlah manik, kita buatlah chain tu, jadi nampak cantik pula kalau orang yang bertudung ni pakai. Nampak? Itu satu opportunity. Satu lagi situasi yang mana product that act as solution to solve their problem. Produk tu tak ada kat pasaran, tapi dia nak membantu menyelesaikan masalah. Contoh apa? Contohlah, contoh katakanlah saya ni sakit lutut, saya susah nak naik tangga. Itulah dekat bangunan Unisquare ni saya kena naik tangga. Jadi saya kata kalau lah ada macam rollerblade yang mana saya just naik atas rollerblade tu, lepas tu dia boleh naikkan saya terus, naikkan ke tingkat 1. Contoh. Kalau korang pandai korang buatkan lah, nanti saya beli. Kan ada sekarang ni pun dah ada apa orang panggil tu, yang kalau kita naik atas tu, kalau badan kita ke depan dia akan gerak. Dia guna kuasa bateri lah, dia akan gerak. Lepas tu kalau kita nak stop kan dia, kita relax balik. Apa nama tu yang korang selalu main dekat Belatan Meru tu? Alah, saya tak ingat lah, tapi bukan zaman saya, so saya tak ingat. Tapi in case lah kalau awak kreatif, awak nak menyelesaikan masalah orang yang sakit lutut macam saya ni, nak naik tangga sebab bangunan ni tak ada lift, wujudkan satu produk yang mana membantulah. Contoh macam tadi lah saya kata, saya just berdiri je atas tu, lepas tu benda tu dia akan naikkan saya, tak tahu saja dah sampai ke tingkat 1. Contohlah. Okey? Itu dua situasi yang mana dapat membantu kita untuk memberi idea. Jadi nanti bila awak nak kena buat business plan, awak kena fikirlah satu produk yang sama ada dia dah wujud tapi dia masih tak memenuhi kehendak, ataupun produk tu tak wujud tapi dia nak tolong menyelesaikan masalah. Okay, technically changes in the environment lead to the business opportunity. Environmental factors that can influence the changes that lead to the business opportunity includes economic, social and culture, political, legal aspect and technology. Secara tak langsungnya, environmental ni yang mempengaruhi peluang perniagaan. Contoh sekarang kan, bila ramai yang dah dibuang kerja, contoh macam saya terbaca satu artikel lah, saya baca dia ni bukan artikel, dia satu dalam media sosial lah. Dia ni adalah pemandu kapal terbang, tapi dia diberhentikan. Jadi apa dia buat, bila PKP ramai orang tak ada kerja kan, tapi ramai orang nakkan makanan. So dia buat, dia jual burger, tapi burger dia dipelbagaikan. Ada warna-warni lagi burger dia. Ada warna hijau, ada warna merah. Itu maksud dia. Okey, dipengaruhi oleh ekonomi, dipengaruhi juga oleh social and culture. Apa dia social and culture? Contoh macam budaya kan, kalau budak orang Melayu ni dia biasa nasi lemak. So dia buatlah nasi lemak tu. Kita ada nasi lemak bungkus lah, nasi lemak ataupun roti canai lah. Roti canai dia ada roti canai perisa kiwi, roti canai perisa strawberry, ada roti canai perisa pisang. Macam tu. Itu maksud dia lah. Maksudnya peluang perniagaan ni dipengaruhi juga oleh environmental factors. Okey. Ini saya explain satu persatu lah environmental changes. Contoh, bila ekonomi bagus, ekonomi stabil, COVID tak datang lagi masa tu, ramai orang, pendapatan pun ada, peluang pekerjaan pun banyak. So, dia akan jadi high demand on luxury car. Orang nak tukar kereta, orang tak nak pakai Azia, dulu Viva kan, orang tak nak pakai Azia dah. Orang nak pakai Preve, orang nak pakai X70 contoh. Bila ekonomi bagus, orang akan nak beli kereta mewah. Orang akan nak beli rumah tu sebab ada program
rumah pertamaku. Diorang mampu sebab ekonomi bagus. Tapi kalau ekonomi sebaliknya, orang takkan belilah. Okay, increase number of working couple. Katakanlah suami dengan isteri kena bekerja. Jadi anak-anak macam mana? Bila suami isteri bekerja, maka akan meningkatkan demand terhadap orang gaji. Ataupun demand terhadap taska dengan tadika, babysitter, pengasuh. Ataupun introduction of ICT. Sekarang kan semuanya pakai online. Jadi apa dia? Demand on komputer. Itu yang ramai ibu bapa nak cari tab, nak cari laptop untuk anak, nak cari handphone untuk anak belajar PDPR kan. Lepas tu tapi banyak juga demand untuk repair, banyak juga demand untuk spare part. Nampak tak? Ini dipengaruhi oleh environmental changes. Okey. Setakat ni okey ya. Next, the process of identifying business opportunity. There are 4 steps, which is step 1, identifying the needs and want of customer, scanning the environment and evaluating of self and the community. Kemudian yang ketiga, screening of business opportunity, dan last sekali selecting of business opportunity and preparing a business plan. Kita nak memilih sesuatu perniagaan. Contoh. Katakanlah saya dah tak nak kerja dah sebagai pensyarah. Saya nak berniaga. Tapi sebelum ni pun saya berniaga. Kalau awak tengok dalam Facebook saya, awak pergi dekat Auzik Corner. Saya berniaga. Tapi bukanlah niat saya nak berhenti kerja. Tapi niat saya, bila saya berniaga tu, saya nak merasai pengalaman sebenar seorang peniaga. Pengalaman menjual makanan tak habis. Apa tindakan saya nak rasa menjual, bila dah habis semua laku makanan saya, siap saya boleh buat catering lagi. So saya nak rasa pengalaman tu, pengalaman customer dia komplain pasal masakan saya, contohlah. Okey. So berbalik pada sini, bila awak nak pilih satu perniagaan, yang pertama, awak kena tahu apa kehendak dan keperluan pelanggan awak. Apa yang diorang nak. Kita jangan main shop sendiri je nak jual, tiba-tiba orang tak nak beli pun. Okey. Yang kedua, awak kena tengok environment awak. Nak jual mahal-mahal, ada ke orang nak beli? Contoh. Kemudian tengok dari segi business opportunity awak. Dan last sekali barulah awak pilih. Katakanlah ada banyak pilihan, daripada 3 pilihan awak, okey awak pilih satu. Maka terjadilah business plan, dan seterusnya awak pun berhenti kerja dan awak teruskan dengan perniagaan tersebut. Okey, kita tahu satu persatu. Kehendak dan keperluan. Kehendak ni benda basic seperti makanan, pakaian. Keperluan ni sesuatu yang tak ada limit. Okey, ni saya bagi contoh. Awak perlukan makan. So awak perlu makan nasi. Tapi kehendak awak nak makan chicken chop. Awak nak makan chicken rice dekat chicken rice shop. Contoh. Okey. Keperluan awak baju. Tapi awak nak jenis baju yang ada branded. Keperluan awak, katakanlah keperluan saya adalah tudung. Tapi saya nak beli tudung Nialofa, dark apa? Yang itu kan mahal. Jadi keperluan tu adalah basic needs, dan kehendak tu sesuatu yang unlimited. Kita rasa kita nak lebih lagi. Okey. Contoh kat sini, identify the need and wants of customer. Okay, contoh need for shelter ni perlindungan lah. Keperluan untuk berlindung. Biasalah kan, bila kita nak berlindung, cukuplah sewa flat yang mana dalam tu ada 10 housemate. Contoh, ni di KKL lah. Okay, tapi kehendak kita, kita sewalah kondominium. The better the economy of people, the more business opportunity available for the entrepreneur.
Lagi bagus ekonomi dia, maksudnya lagi banyak duit dia, lagi banyaklah peluang yang awak boleh buat. Peluang bisnes tu yang awak boleh buat untuk dia, golongan yang sebegini. Itu maksud dia. Okay, human needs and wants are limited. Okay, itu tadi dari segi produk, itu tadi dari segi kehendak dan keperluan. Sekarang kita tengok pada produk. Produk ni sesuatu yang kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Physical form, contoh macam kereta, telefon, books, apa-apalah yang saya boleh sentuh, saya boleh rasa. Services, benda yang tak boleh kita rasa, intangible product, benda yang kita tak nampak. Contoh macam cab service, ini yang saya katalah yang buat kereta sewa semua kan. Telco networking, training, itu semua berbentuk servis. Tapi untuk assignment awak, saya nak produk Okey, yang kedua, bila awak dah tahu kehendak dan keperluan. Okey, katakanlah saya duduk kat USAS ni, okey. Saya punya kehendak kat sini, saya tengok banyak kedai-kedai baju tu jauh-jauh. Dekat Candan ni tak ada kedai baju. Cuba tengok Candan, mana ada kedai baju? Ada ke? Kedai makan banyak lah. Kedai makan, kedai photostat, kedai baju tak ada. So apa saya nak buat? Saya nampak keperluan ramai orang nak pakai baju, terutama raya ni. So saya nak buka kedai baju satu kat Candan, contoh. Okey. So bila saya dah tengok, saya buat survey, saya tanya makcik-makcik, kalau saya nak buka kedai baju kat sini agak-agak okey tak? Mestilah diorang okey, sebab kat Candan ni parking masih okey lagi. Kalau pergi kat tengah pekan, parking sesak, susah nak parking. Okey, confirm saya nak buka kedai baju. Okey, yang kedua, scanning the environment and evaluating of one and the community. Okay, community. Okay, 3 factors to be considered. First, environmental scanning. Okay, scanning dari segi makro and mikro. Okay, makro, saya nak kena tengok population. Okay, saya nak jual baju kurung, baju Melayu, tudung. Population Melayu ramai tak dekat Candan ni? Bila saya buat survey, 80% dekat Candan ni semua Melayu. Pelajar-pelajar dekat USAS semua Melayu. Adalah beberapa orang, 10%, 5% saja yang bukan Melayu. Contoh, populasi dekat Candan. Sebab saya nak buka kedai kat Candan, takkan saya nak pergi cari kat Sayong pula. Candan kedai saya, jadi saya populasi, saya dah buat survey, kebanyakannya Melayu. Okey. Etnik Melayu. Average income, bila saya buat survey, average income katakanlah dalam 2,000 ke 3,000. Contohlah, sebab Candan ni pun sewa dah mahal kan. 2,000 ke 3,000. Okey, pergi kepada micro scanning pula. Family size dia macam mana? Satu rumah ni ada berapa orang anak? Oh, ada 5-6 orang. Maksudnya kalau gaji awak 3,000 tak cukup lah. Saya nak jual baju yang mahal sikit. Mestilah kena jual harga murah sikit sebab ramai ni anak dia. Saya pergi pula survey dekat belah sini. Ini anak dia 2 orang. Ini anak dia 10 orang. Ini anak dia 6 orang. Jadi secara average-nya saya katakan dalam 2,000 ke 3,000 gaji tu mungkin diorang boleh spend dalam 100 ke 150 ringgit baju untuk satu family. Contoh. Okey. Kemudian individual income, Malay, dialysis, apa ni? Okey, jadi bila saya dah survey begitu, saya rasa okeylah, saya jual baju jugalah. Tapi awak kena fikir juga, baju tu awak nak jenis baju yang daripada butik ke, ataupun awak nak suruh makcik-makcik yang kat kampung tu tolong jahitkan, tapi awak letak saja brand kedai awak. Contoh. Okey. Self-evaluation, tengok pada diri saya nak berniaga ni. Yang pertama, tengok dari segi experience. Awak ni ada experience tak berniaga? Oh, adalah experience sebab saya mengajar subjek entrepreneurship ni dah berapa belas tahun dah, 13 tahun. Campur pula saya pernah berniaga nasi lemak dekat dalam Auzik Corner. Contoh. Okay.
kat sini explanation dia kata dia nak matchkan business dengan experience. Contohnya engineer bekerja dengan public work. So bolehlah dia bekerja. Jadi bolehlah dia menjadi seorang entrepreneur sebab dia pernah bekerja sebagai public work kat JKR. Kemudian tengok dari segi pengetahuan dan skill. Kau ni nak berniaga, ibaratlah kau ni nak berniaga baju, tapi tahu ke jenis-jenis kain tu? So kena study lah. Betul, baju kurung. Awak nak jual baju kurung. Puan, baju ni cantik ni puan. Baju ni murah. Baju ni jenis kain lace, kain apa lagi? Jenis kain cotton. Memang dia akan serap peluh. Dia akan rasa selesa, lembut, tak payah iron. Contohlah, maksudnya knowledge. Kena ada pengetahuan, kena study pasal kain-kain, jenis-jenis kain yang ada. Tudung pula, tudung jenis apa? Chiffon, tudung jenis macam-macam jenis tudung. Awak kena belajar. Nak kena tengok dari segi pengetahuan awak. Financial situation. Okey lah, awak nak buka kedai baju ni kat Candan. Cukup tak modal? Memanglah idea memanglah cantik, tapi cukup tak modal? Katakanlah okey, saya ada cukup 10,000 modal. Okey, dari segi renovation semua zaman sekarang ni 10,000 tak cukup sebab awak nak beli barang lagi kan. Tapi okeylah, awak kata saya buka kecil-kecilan dululah. Saya tak terus buka kedai, saya buat online dulu contoh. Okey? Interest, minat tak awak ni dalam jual baju? Ke sebab terpaksa je? Saya minat sebab saya suka berfashion. Contoh, saya suka berfashion. So kalau saya ni, kalau baju kurung, saya tak suka yang ada pesak-pesak. Saya nak yang selesa. Contoh macam kurung pahang yang terus yang tak nampak sangat katil. Saya suka jenis yang berfashion, yang ada labuci-labuci. Contoh, maksudnya dia nak tahu awak ni berniaga baju, awak minat tak baju? Ke awak minat komputer? Kalau komputer, baik berniaga komputer. Ibaratnya macam itulah. Networking. Awak ni nak berniaga baju. Ada tak kawan-kawan yang tukang jahit? Adalah. 4 orang, 5 orang kawan-kawan saya tukang jahit. Lepas tu makcik kat kampung pun tukang jahit. Itulah nama networking. Awak bolehlah tanya diorang jenis kain macam mana, jahitan macam ni sesuai untuk kain mana, nak letak labuci macam ni kat mana, tempat yang paling murah jual labuci tu. Nampak? So itu dinamakan self evaluation. Kemudian values or norm of the community. Business opportunities need to be coordinated with the religious and society values or norm. Okay, yang ini what is perceived as useful and beneficial to the community. Okay, norma-norma dalam community, dia memberi kebaikan tak pada memberi kebaikan tak dalam community tu? Saya jual baju kan, saya nak jual baju, of course lah memberi kebaikan lah pada pelanggan-pelanggan saya. Sebab pelanggan-pelanggan saya ni memudahkan pelanggan saya untuk mencari baju. Selain baju online yang diorang dah beli kan, diorang boleh datang. Ada setengah orang dia suka online, ada setengah orang ni macam saya lah, saya lagi suka pergi ke kedai baju. Saya suka pegang-pegang kain, jenis kain apa. Kemudian kalau baju pun kadang-kadang kita saiz, contoh saiz 44, kadang-kadang ikut jenis kain dia tak sesuai dengan kita nak kena sarung. Itu jenis saya lah. Jadi tengok dia sesuai tak dengan norma kehidupan masyarakat setempat. Kalau kat sini contoh ni, incinerator in Kuala Langat. Incinerator ni macam tempat pelupusan sampah dekat Kuala Langat. Sesuai ke tidak? Nampak sangat orang Kuala Langat ni dia membuat banyak sampah. Jadi terpaksa wujudkan satu kawasan khas untuk pelupusan sampah. Jadi dia akan impact dia nanti mungkin akan ada pencemaran bau. Lepas tu nanti mungkin ada chemical kan yang mengakibatkan kegatalan. So
Itu pun perlu diambil kira. Tengok pada jenis bisnes awak. Okey lah, dah step kedua tu saya rasa okey lah, saya confirm lah nak jual baju juga. Pergi kepada step 3. Screen dari segi peluang perniagaan tersebut. Legality. Pergilah daftar, senang tak nak daftar dekat SSM. SSM dekat mana? Tu, Angsana Mall, tingkat 1.5. Naik atas tu, daftar. Senang tak nak daftar dia? Lepas tu kena pergi mana? MPKK kan kalau awak nak sewa kedai. Contoh. Kemudian, degree of competition. Ada ke orang yang jual baju lagi dekat Candan selain saya? Oh, tak adalah. So, saya tak ada competition. Jangan lupa, awak ada competition dari segi bisnes online. So, bagaimana cara awak nak menarik orang datang ke kedai awak secara fizikal? Itu satu persaingan yang sengit. Kemudian capital requirement. Awak dah ada 10,000 tadi, tak memadai lah. Jadi awak nak tambah lagi awak punya modal. So awak pun pergilah cari sponsor. Kata kalau awak kenal dengan datuk-datuk yang ada ni kan, suruhlah dia sponsor jenis kain dalam 10 gulung kain untuk awak buat baju, contoh. Okey, ataupun awak pergilah dekat bank nak buat pinjaman. Tapi ingat usahawan yang baru mula menapak ataupun baru mula nak berniaga tidak digalakkan untuk membuat pinjaman, sebab pinjaman ni normally long term. Tiba-tiba awak baru berniaga 3 bulan, awak dah rasa awak tak nak berniaga. Jadi macam siapa yang nak bayar yang long term tu? Okay? So jangan buat pinjaman pada permulaan perniagaan. Pergi kepada risiko. Ada risiko tak awak berniaga baju ni? Adalah. Orang pakai baju ni dia tahan lama kan. Lainlah kalau awak makan, esok awak lapar balik, awak akan beli lagi. Baju ni kadang-kadang dia makan masa setahun, awak boleh pakai baju yang sama setahun tu, contoh. Jadi antara risiko dia, awak nak menarik pelanggan baru tu untuk datang ke kedai awak, ataupun awak nak menarik pelanggan yang sama datang berkali-kali ke kedai awak. Tu sebab sekarang ni kedai diorang mempelbagaikan produk diorang. Selain daripada diorang jual, contoh, selain daripada saya jual baju, saya kena jual benda lain lah. Contoh macam saya jual satu sudut tu, saya buat display barang-barang roti, makan ataupun jenis-jenis roti, contoh. Jadi diorang datang ke kedai saya bukan nak beli baju semata-mata, tapi ada roti-roti yang diorang boleh pilih, contohlah. Okay. Lepas tu yang terakhir, bila saya dah confirm lah, saya dah pilih dah peluang perniagaan yang saya nak tu, saya mulalah buat business plan. Business plan ni dia adalah satu documented, written documented document lah, yang mana kita menceritakan kesemuanya dalam satu proposal. Kita panggil proposal sebab normally business plan ni kita akan hantar kepada pihak bank, kepada investor. Okay. Bila dah habis semua, saya dah buat business plan, saya pun dah buka dah business saya. Saya nak buka kedai saya dah buat renovation sikit-sikit lah. Okay, saya dah buka kedai saya. Lepas tu apa lagi saya perlukan? Technical assistant. Offering technical assistant to improve production method and systematic management process. Saya dah buka bisnes saya, tapi tak ramai lah pelanggan saya. Macam mana Okey, saya pergilah tanya Mardi. Mardi ni yang berkaitan dengan pertanian lah. Tapi macam saya ni baju. Saya pergilah dekat Majlis Amanah Rakyat ni. Saya tanya dia macam mana saya nak buat marketing ke ataupun apa-apa teknikal lah. Boleh bagi saya data tak? Ataupun saya pergi dekat sinilah. Adalah badan-badan dia. Malaysian Technology Development Corporation. Ni lembaga getah. So adalah antara agensi yang providekan technical assistant. Katakanlah saya nakkan statistik.
statistik pekerja wanita di Candan. Saya pergilah kat Mara, Majlis Amanah Rakyat, saya minta dia data. So dia bagilah kat saya. So daripada situ saya boleh buat promotion. Untung awak dapat sekali dengan dia punya contact number. So senanglah buat SMS Bliss. Okey, yang kedua, financial assistant. Okey lah, saya dah ada 10,000 dah buat cantik-cantik. Tapi saya rasa saya nak tambah cat lah. Saya nak letak bunga lah. Saya nak letak lampu-lampu yang cantik sikit lah. So saya perlukan duit. Bila saya perlukan duit, apa saya kena buat? Saya cari pula financial assistant saya. Saya kena pergi dekat bank. Katakanlah bank tu tinggi sangat lah interest dia. Saya pergilah dekat Tekun. Saya pergilah dekat Amanah Ikhtiar. Saya pergilah dekat PUNB. Ada banyak bantuan kewangan sebenarnya. Contoh macam student saya, dia adalah dia belajar diploma pengurusan kecantikan. Masa tu saya mengajar dekat sebuah college kat Ipoh. Saya ajar dia buat business plan. Okey, business plan dah cantik semua. Jadi dengan business plan tu dia bawa ke Amanah Ikhtiar. Kita ada Amanah Ikhtiar kan, dia bawa, dia berjaya dapat pinjaman daripada Amanah Ikhtiar berapa ribu saya tak ingat. Dan dia sekarang ni buat mobile spa. Mobile spa maksudnya kalau macam awak nak datang ke tempat dia untuk spa, urutan, untuk mandi, sauna, semua dia ada. Ataupun awak nak panggil dia datang ke rumah untuk urut. Dia kadang-kadang saya pernah jugalah panggil, 2 kali saya panggil dia. Daripada Ipoh, dia duduk Ipoh. Kebetulan kampung dia kat Kuala Kangsar. So setiap kali dia balik, saya nampak dia update je, saya akan panggil dia untuk buat urutan. Contohlah. So Amanah Ikhtiar tu dia juga membantu untuk memberi dari segi bantuan kewangan. Okey, ni antaralah. Okey, ada lagi tak? Kita ada marketing assistant. Katakanlah saya nak buat marketing lah, tapi saya tak tahu cara saya. So saya pergilah dekat antara yang tersenarai ni lah. Macam farma, katakanlah saya ada cili, tanam cili dekat rumah. Terlalu banyak cili saya nak jual. Kalau saya jual dekat jiran-jiran, mungkinlah tak adalah selaku mana. Jadi saya pergi melalui farma. Sebab farma ni dia ada pasar pagi kan. Ada pasar pagi, biasa pasar pagi lah. So saya buat marketing melalui farma lah. Saya bayarlah, sewalah tapak dekat pasar tu yang ditajuk oleh farma. Kan contoh. Tapi macam kes saya ni, saya nak jual baju, mungkin saya boleh pergi dekat Matrade. Matrade ni kadang-kadang dia ada buat festival. So bila ada festival, saya join lah. Contoh macam festival perkahwinan contoh. Tapi macam saya, baju saya lebih pada baju kurung semua, saya tak join lah. Tapi kalau ada festival-festival lain yang dibuat oleh Matrade ni, saya join lah. Sebab dia menarik sekali pelancong-pelancong luar negara. Mana tahu rezeki kan. Itu dari segi marketing. Okay. Kemudian dari segi infrastruktur, katakanlah masa tu saya tak ada bangunan lagi, saya perlukan bangunan, saya pergilah kat Mara. Saya tanyalah dia, boleh tak saya nak menyewa bangunan yang berada di Candan, Kuala Kangsar. Melalui dia lah, maksudnya pembayaran nanti melalui Mara. Okey. So itu dari segi infrastruktur. Infrastruktur ni bukan je bangunan. Katakanlah awak nak buat kuih macam makcik saya kat kampung kan, dia jual kuih. Dia berhenti kerja dekat kilang, lepas tu dia buat kuih. Lepas tu bila buat kuih, kita perlukan oven kan. So dia apply lah dekat Mara, oven yang besar tu. Lepas tu meja untuk tempek-tempek kuih tu, meja yang besar. Dia minta bantuan daripada Mara. Macam tu lah. Maksudnya infrastruktur ni bukan dari segi bangunan, nak sewa bangunan semata-mata. Okey. Information provider, ini dari segi information lah, statistik lah. Awak nak tahu populasi, semualah, pergilah dekat
mereka-mereka ni, Siri, Mida, Matrix. Macam tadi kan saya kata saya nak tahu populasi rakyat berbangsa Melayu berada di Candan. Berapa orang? So saya pergi kat dia orang lah. Okay, the venture capitalist, a person or company that invests in a business venture providing capital for startup or expansion. Ini antara badan-badan corporate yang membantu untuk memberi bantuan dari segi modal permulaan ataupun untuk buka lagi cawangan-cawangan lain. Itu contoh Nezia, TH Capital, Tabung Haji Capital, Biz Angel dan sebagainya lah, Kedel Fund semua ni. Tapi of course lah dia kena tengok juga dari segi pembiayaan tu interest dia berapa kan. Kan kita main ambil je tiba-tiba rupanya dia alung, bahaya. So kita kena kaji dululah berapa interest yang diorang bagi untuk modal dan sebagainya. Okay, saya habis dah. Okay, so kalau tak ada apa-apa ataupun kalau ada masalah nanti you all boleh tanya saya dalam WhatsApp. Kalau tak ada apa-apa kita stop kat sini. So ini explanation tu chapter 2, ingat setiap chapter dia 2 minggu kalau awak lihat baliklah saya punya tu, dan slide tu sangat sikit jadi saya akan cuba explain dan saya akan update slide dari masa ke semasa sebab yang saya dapat tu slide daripada Miss Farhana. So saya mungkin akan ada penambahan sikit lah. Okay, so itu saja. Stay safe semua. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okay, Assalamualaikum.